Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa sekali lagi kita untuk sesi PTPR pada kali ini bagi subjek matematik tahun 5 silibus 2021. Dan kita telah masuk untuk video pembelajaran bagi tajuk 1.3 Penganggaran. Bagi topik ini, saya letakkan 3 fokus yang perlu murid-murid kuasai. Iaitu pertama, murid-murid perlu kenali 4 kata kunci dalam topik ini. Iaitu kenali penuh, apa itu 3 suku penuh, apa itu separuh dan apa itu suku. Okey. Dan fokus yang kedua, murid-murid sebaiknya menghafal formula penyelesaian yang akan saya tunjukkan ataupun terangkan nanti. Dalam formula penyelesaian itu, ada 2 operasi sahaja yang akan terlibat, iaitu operasi darab dan operasi bahagi. Jadi saya harap melalui pembelajaran murid-murid daripada subjek matematik daripada tahun-tahun lepas, murid-murid dah boleh cekap untuk kita kira sebentar lagi operasi darab dan operasi bahagi. Dan fokus yang ketiga ialah lanjutan daripada itu, kiraan bentuk lazim. Kiraan perlulah pantas tapi perlu tepat. Baik murid-murid, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, mari kita kenali dahulu apa yang dikatakan dengan penuh, 3 suku penuh, separuh dan suku. Dalam topik ini, murid-murid akan jumpa pelbagai jenis lukisan bergambar. Dan selalunya lukisan bergambar itu merupakan sebuah bekas berisi air. Tapi tak semestinya bekas berisi air, ada pelbagai lagi bekas yang akan digunakan, yang boleh digunakan dalam topik ini. Tapi apa yang saya nak murid-murid tahu, untuk standard UPSR bagi topik anggaran ini, murid-murid perlu kenali 4 kata kunci ini. 4 kata kunci ini. Okey? Jadi, dalam bekas yang berisi air juga ada 4 bahagian. Tak kiralah bekas apa pun, ada 4 bahagian akan diasingkan. Bahagian yang paling bawah, bahagian yang tengah-tengah, bahagian yang ketiga dan bahagian keempat. Ini bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga dan bahagian yang keempat. Okey, jadi kalau sehingga bahagian yang keempat itu ialah kita panggil sebagai penuh. Untuk bahagian sehingga tahap 3 ini sahaja, itu kita panggil sebagai 3 suku. Untuk setengah, itu adalah kita panggil sebagai separuh. Dan bahagian bawah sekali, jika berisi sesuatu benda ataupun air, bahagian itu adalah dipanggil sebagai suku. Okey, jadi ada 4 bahagian yang akan ditanya dalam mana-mana soalan dalam topik penganggaran ini. Jadi jangan rusing dan ataupun jangan tak perlu fikirkan bahagian-bahagian yang selain daripada 4 ini. Sekarang saya akan terangkan menggunakan gambar rajah. Pertama sekali tentang kata kunci penuh dalam topik anggaran ini. Bila penuh, seperti yang murid-murid dapat saksikan dalam gambar yang tertera ini, iaitu sebuah tangki air telah diisi dengan air
ke dalam tangki ini. Ia diisi sehingga penuh. Maksudnya telah diisi hingga tiada ruang kosong lagi. Tiada lagi ruang kosong. Padat. Air telah masuk ke dalam tangki ini. Okey. Tapi kalau dipecahkan daripada jumlah penuh ini, kita boleh pecahkan kepada 4 bahagian. Okey. 1, 2, 3, 4. Dan bagi penuh, air telah diisi sehinggalah bahagian yang keempat. Okey, yang kedua, saya akan terangkan tentang 3 suku penuh. 3 suku penuh itu mewakili 3 bahagian. Kalau kita letakkan satu pembahagian sukatan dia, 3 suku penuh berada di bahagian yang ketiga. Okay, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, dan 3 suku penuh adalah bahagian yang ketiga. Lebih ini adalah bahagian yang keempat. Jadi, bagi 3 suku penuh, ia sifatnya lebih daripada separuh. Dia mesti lebih daripada separuh. Tetapi tidak penuh. Ada ruang kosong di bahagian atas. Ada satu bahagian yang tidak diisi dengan air. Manakala ada 3 bahagian yang dipenuhi dengan air. Kata kunci yang seterusnya ialah separuh. Okey, separuh murid-murid juga boleh panggil dia sebagai setengah. Tapi kebiasaannya dalam mana-mana buku ataupun soalan, dia akan gunakan perkataan separuh. Separuh mewakili 2 bahagian. Jadi, jika saya lakarkan bahagian dalam gambar rajah yang tertera ini, kita boleh dapati separuh ini mewakili 2 bahagian yang telah diisi dengan sesuatu benda. Dalam gambar ini diisi dengan air. Jadi, ruang kosong yang berada di atas ini adalah sama banyak dengan ruang yang berisi. Jadi, maksudnya di situ ruang kosong di sebelah atas juga ada 2 bahagian, iaitu bahagian yang ketiga dan bahagian yang keempat. Jadi, itulah dia sifat separuh. Kata kunci yang akhir sekali ialah suku. Suku mewakili satu bahagian sahaja. Maksudnya, jika dilorek, suku mewakili satu bahagian sahaja yang berisi cecair ataupun apa sahaja benda. Maksudnya, lagi 3 bahagian lagi, iaitu bahagian kedua, bahagian yang ketiga dan bahagian yang keempat adalah kosong. Tiada apa-apa. Suku juga kita boleh tengok daripada gambar rajah merupakan nilai yang paling sedikit daripada topik anggaran ini. Setelah murid-murid mengenali keempat kata kunci tadi, iaitu penuh, 3 suku penuh, separuh dan suku. Jadi sekarang tiba masa untuk murid-murid menganggap. Dalam sesuatu soalan dalam topik ini, satu jumlah akan diberikan. Contohnya dalam penerangan pertama ini diberi jumlah penuh. Saya katakan sebagai air di dalam tangki itu adalah ada 800 ml. Jadi, daripada jumlah penuh 800 ml ni, soalan boleh tanya kepada 3 perkara. Sama ada dia tanya kepada 3 suku penuh, jumlah kalau 3 suku penuh daripada bekas ini. Ataupun kepada separuh, ataupun kepada suku. Dan dalam penerangan saya ini, saya akan terangkan jika daripada jumlah penuh, soalan nak tanya
berapa nilai separuh. Jadi jadi cadangan saya bagi mendapatkan jumlah separuh, ambil nilai penuh iaitu 800 mililiter. Nak dapatkan nilai separuh, jadi kita perlu bahagikan dengan 2. Bahagi 2. Biasanya soalan begini kita perlu kira secara bentuk lazim. 8 bahagi 2, 4 bawah 8, tolak dapat sifar. Saya lebih suka kalau dah tak ada apa-apa nilai lagi di belakang, potong sahaja 2 sifar dan ganti balik di atas. Tak perlu turun-turun sifar. Jadi jumlah air daripada tangki jika separuh sahaja nilainya ialah 400 mililiter. Sekarang kita ke contoh yang kedua, iaitu jika sesebuah tangki atau bong bekas diisi dengan 3 suku penuh. Seperti dalam gambar rajah ini. Bekas air ini diisi sebanyak 3 suku penuh. Katakan 3 suku penuh itu bernilai 1350 mililiter air. Jadi soalan boleh tanyakan berapa air jika diisi penuh? Atau berapa air jika diisi separuh? Atau berapa air jika diisi suku bawah lagi? Tapi saya nak terangkan dalam paparan ini, jika daripada 3 suku penuh, bagaimana kita nak dapatkan jumlah air jika bekas ini diisi sepenuhnya. Okey, dalam formula yang saya cadangkan untuk dapatkan jawapan ini, gunakan bahagi 3 dan darab 4. Jadi ambil nilai sebenar 1350 bahagi 3 dan darabkan dengan 4. Seperti biasa, murid-murid perlulah kira dalam bentuk lazim. 1350 bahagi 3. 13 bahagi 3, 3, 6, 9, 12. Dapat 4. Bawah ialah 12. 13 tolak 12 dapat 1. Turunkan 5, maka jadilah 15. 15 bahagi 3, 3, 6, 9, 12, 15, maka dapat 5. Di bawah juga 15 dan ditolak. Ada lagi sifar di bahagian belakang sekali. Guna kaedah yang saya tunjukkan tadi, masukkan sifar tapi jangan lupa untuk gantikan balik. Jadi selepas selesai, bahagi dengan 3, 450 ml ini sebenarnya adalah satu bahagian. Ini adalah sebenarnya satu bahagian. Tapi dalam soalan yang saya nak terangkan ni, jika jawapannya penuh. Ingat, penuh ada 4 bahagian. Jadi, ambil nilai 1 bahagian 450 ml. Nak dapat nilai yang penuh, tersambung kiraannya. Selepas bahagi, kita perlu darabkan dengan 4. Sifar darab 4, sifar. Jawab sama-sama dengan saya murid-murid. 5 darab 4, 20. Naik atas 2, 4 darab 4. 16 tambah 2, 18. Jadi jawapannya adalah 1800 mililiter bagi bekas ini jika diisi dengan penuh. Untuk yang ketiga, saya akan terangkan tentang formula separuh. Okey, seperti dalam gambar rajah yang tertera ini, air diisi sebanyak separuh. Jadi, jika nak dapatkan nilai penuh, murid-murid perlu darab dengan 2. Jika murid-murid nak nilai 3 suku penuh, murid-murid perlu kira 2 operasi, iaitu bahagi 2 dan darab 3. Tapi yang saya nak terangkan, jika murid-murid nak mendapatkan nilai nilai suku penuh daripada
nilai separuh ini. Katakan nilai separuh itu ialah 2000 ml. Daripada 2000 ml iaitu separuh, berapa nilai kalau suku? Okey, suku ni kurang lagi daripada separuh. Jadi, gunakanlah operasi bahagi 2, iaitu 2000 ml bahagi 2. Ada yang dah boleh congak? Bagus. Yang tak boleh congak, perlulah kira dalam bentuk lazim. 2000 bahagi 2, 2 bahagi 2. Bukan 4. Ramai yang jawab 4 selalunya bila saya jumpa situasi ini. 2 bahagi 2 ialah 1. Bawah turun 2, tolak dapat sifar. Semua nombor belakang adalah sifar. Tak payah turun-turun, lambat. Mansuhkan sifar ini atau batalkan sifar ini, tapi jangan lupa ganti semula. Jadi, nilai suku daripada separuh 2000 ml ini ialah 1000 ml. Baik, yang terakhir sekali murid-murid adalah nilai daripada nilai suku penuh. Mungkin soalan akan tanya dapatkan nilai yang penuh ataupun 3 suku penuh ataupun separuh. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ini adalah lebih daripada suku, iaitu soalan itu. Katakan nilai suku ini ialah 450 ml. Jadi soalan nak mendapatkan jumlah air bagi 3 suku penuh. Okey. Jadi nak mendapatkan nilai air daripada 3 suku penuh, ingat suku adalah satu bahagian, nak mencapai hingga 3 suku. Jadi dia adalah lebih, maka murid-murid perlu darabkan dengan 3. 450 darab 3. Tak nak tulis ayat matematik ini pun tak apa. Jadi murid-murid terus tulis bentuk lazim 450 darab 3. Sifar 15, 1, 13 mililiter air jika diisi sehingga 3 suku penuh. Okey murid-murid, sebenarnya itu sahaja yang murid-murid perlu kuasai dalam topik anggaran ini. Okey, sebelum saya beri pada latihan, ingat murid-murid, anggaran itu bukanlah suatu nilai yang tepat. Dia tak tepat murid-murid. Dia hanyalah suatu jangkaan yang paling hampir dengan nilai sebenar. Okey, yang paling hampir, yang terdekat. Jadi, saya telah datang cadangkan kepada murid-murid menggunakan 4 formula tadi. Melalui latihan yang kerap, murid-murid akan kuasai keempat-empat formula itu. Sama ada perlu bahagi ataupun perlu darab. Dan murid-murid, tolonglah siapkan kerja matematik 1 ini dan buat seperti yang saya arahkan ini. Okey, gambar yang tertera ini perlulah dilukis sebelum menjawab soalan. Okey, sebelum saya menutup pengajaran hari ini, mari kita sambung cara mudah untuk hafal sifir. Sebelum ini saya dah tunjukkan cara mudah untuk sifir 6 dan sifir 7. Sekarang saya kongsikan pula untuk sifir 8. Untuk sifir 8, murid-murid ingat kuncinya murid-murid perlu tepuk tangan. Dan perlu hafal sifir 2. Janganlah sifir 2 pun masih tak hafal lagi. Okey. Jadi untuk gunakan kaedah ini, murid-murid perlu tulis dari atas ke bawah. Bermula sifar. Sifar, selepas sifar 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Dekat nombor 4 yang double ni, murid-murid nak ingat, murid-murid perlulah tepuk tangan. Baru sambung dengan 5, 6, 7, 8. Okey, saya terangkan sekali lagi. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita baca sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah kan murid-murid? Dan sambungannya dari bawah ke atas. Guna sifir 2 pula.
Tapi mesti mula dengan sifar. Sifar 2, 4. Sorry, 2, 4, 6, 8. Dah habis 8, ulang semula. Sifar 2, 4, 6, 8. Jadi dah lengkap sifar 8. Kalau murid-murid perasan. Iaitu 8, 16, 24, 32 dan seterusnya hingga 80. Senang kan? Jadi saya sambung pula untuk sifar 9. Sifar 9 ni saya rasa ramai yang dah tahu dah kaedahnya. Saya cuba terangkan guna tangan yang saya dah paparkan di sini. Kuncinya turun satu jari. Mesti turun satu jari. Ni saya panggil tangan doa. Jadi untuk sifar 9 ingat doa. Tadah tangan untuk doa. Jadi cara dia, kunci dia tadi saya kata turun satu jari. Jadi lepas kita angkat tangan untuk seperti berdoa tu, kita mula dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Maksudnya jari pertama ini kita turunkan. Untuk yang pertama. Jadi kita turunkan, yang tinggal adalah jari-jari ini. Jadi semua jari-jari ini adalah 9. Jadi pertama 9. Okey, untuk yang kedua. Turunkan jari kedua pula. Turunkan ke bawah. Jadi jari ini dah ada kat bawah. Okey. Jadi bila jari ini dah ada kat bawah, yang lain semua naik. Termasuk ibu jari tadi. Jadi tengok je tengok tangan murid-murid tu. Ibu jari dah naik semula, kita baca dia sebagai satu. Kemudian jumpa jari ni kita jangan sambung bacaan. Okey, jari ini dah turun ke bawah, jari kedua ni. Dan seterusnya kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lepas 1, 8. 1 dan 8, 18. Okey. Begitulah seterusnya, turun pula jari ketiga, jari kedua naik. Jadi bila jari ketiga turun, dua jari sebelah kiri naik, maka ia adalah 2 dan selebihnya bila kita kira ada 7. Jadilah sifar 9, kita dah boleh baca 9, 18, 27 dan seterusnya. Jari diturunkan bergilir dan murid-murid semak tapak tangan untuk mendapatkan jawapan bagi sifar 9. Okey, terima kasih murid-murid. Itu sahaja pengajaran pada kali ini. Saya harap murid-murid dapat faham segala apa yang saya terangkan tadi. Okey. Dan di sini saya nak ingatkan ada suatu benda penting, iaitu pada Isnin depan untuk sesi PDPR yang akan datang, iaitu 1 Mac. Saya akan laksanakan Google Meet. Seperti yang saya terangkan pada video PDPR yang lalu, yang awal-awal tu, saya memang akan laksanakan Google Meet setiap kali kita nak tamat sesuatu topik. Jadi kita dah tamat dah topik asas nombor ni. Jadi saya akan buat Google Meet untuk kita sama-sama bincangkan mana-mana soalan yang murid-murid tak faham. Dan selain itu, kita juga bolehlah berkenalan. Sebelum kita jumpa pada 8 Mac nanti untuk sesi pembelajaran bersemuka. Okey, saya harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat. Kita jumpa di Google Meet dan seterusnya jumpa di sekolah pada 8 Mac nanti. Assalamualaikum.